Okey, kita akan video ini akan menerangkan tentang combo B. Combo D ya. Jadi combo D ini adalah kombinasi kombinasi D. Okey, dalam buku kita dah menerangkan secara terperinci apakah itu kombinasi D. Okey, kita akan bermula dengan TF1. TF1 ni kita pilih, anda boleh pilih apa time frame yang kita nak trade. So dalam MT4 ni ada 9 time frame. Kalau kita nak fikir semua time frame, kita akan pening dan tak tahu nak mula daripada mana. Okay? Jadi TF1 ni kita pilih re-entry juga, setup. Tugas kita mencari setup re-entry di TF mana yang kita nak trade. Tapi TF2 tak semestinya kita entry di situ. Okay? TF2 iaitu TF di bawah dia. Kita nak CSM, okay? CSM ataupun momentum. Keadaan momentum, okay? Keadaan momentum. Ini yang market selalu bagi pada kita. So pilihan-pilihan combo ini dihasilkan daripada pemerhatian apa yang market selalu buat semasa re-entry di TF1. Okay? Yang ketiga, TF ketiga adalah TF untuk kita entry. Okay? TF2 tu kita panggil keadaan ataupun keadaan yang kita nak lihat untuk kita perhati sebelum kita pergi ke time frame ketiga. Okay? Time frame ketiga ni kebiasaannya kita menunggu MHV. Okay? MHV. Ini gabungan yang kita nak. Konsep gabungan ini adalah keseiringan. Okay? Ini adalah kombinasi D. Okey, so sekarang ni saya lihat, okey. Ini adalah kita sentiasa bermula pada signal. Kita kena lihat apa signal yang dia bagi. Macam ni, sah-sah ini adalah CSM cell. Katakan kita bermula dekat sini, re-entry ni kita ambil. Ini adalah CSM cell. Bila ada CSM cell, tugas kita tunggu di MA ni. Dekat MA ni, apa yang kita nak lihat? Kita nak lihat rejection. Ruang kita nak tunggu ni sebenarnya di antara MA 10 dan 5. Okay? 10 dan 5 dan ini adalah candle yang close, tak melepasi. Ini dah berlaku syarat. Ya. Checklist pertama kita, ciri lengkap re-entry ada di time frame 1 ni iaitu daily. Okay? Daily. Sekarang ni kita tak tahu dia boleh turun ke tidak. Ini memang dah jalan. Tapi kalau kita entry kat sini sekalipun, itu agak risiko floating yang tinggi. So kita selepas kita tanda kat sini, okay, ini adalah entry DMA high. Pastikan CS ni tutup dan reject. Itu adalah tanda untuk kita beralih ke time frame kedua. Itu tertib dia. Ramai yang faham kombinasi, ramai yang faham kod, tapi dia tak tahu langkah demi langkah dan aturan dia. Okay? So ini adalah aturan dia. Sekarang TF entry simple, settle, kita balik ke time frame kedua. TF2 adalah di bawah daily iaitu H4. Kita lihat tempat yang kita tanda tadi apa ada. Okay? Di kawasan ni kita boleh adjust balik. So kita faham dia adalah di kawasan-kawasan di sini, paras yang sama. Okay? Di level ni tadi kan. Okay, di sini kita lihat apa? Apa signal yang kita dapat lihat kat sini? Okay? Ini berkeadaan momentum buy. Okay? Ini adalah berkeadaan momentum buy.
Tadi re-entry sell, sekarang momentum buy. Okay. Bila kita jumpa keadaan macam ni, kita kena ingat, okay, dalam combo D, ada disebut keadaan macam ni. Adakah boleh sell? Belum. Kita harus confirmkan di time frame ketiga nanti. Cuma, kita faham dengan kombinasi ni adalah untuk kita perhatikan. Okay, kita perhatikan. Jadi, ini adalah TF kedua. Ini adalah TF kedua, kita melihat adanya momentum buy macam ni. Cukup di time frame kedua. Cukup untuk kita berhenti di sini dan beralih ke time frame ketiga. Itu cara kita nak perhatikan daripada TF1, TF2 dan TF3. Okay? So di sini kita beralih ke time frame ketiga iaitu H1. Okay, kita cari dia. Okay. Okey, di sini yang kita marking tadi. Jadi tips dia, kita kena marking dekat momentum di H4 time frame kedua, bawa ke time frame ketiga dan cari semula mana kita marking tadi kawasan dia. Okey. Jadi ini adalah TF ketiga, okey, untuk kita bersedia mencari entry apabila syarat dia cukup. Itu kaedah melihat multi time frame, okey. So inilah time frame ketiga. So apa yang kita lihat kat sini? Price daripada bawah naik, betul tak? Untuk dia sampaikan re-entry di TF daily, bawah ni dia kena naik. Sehinggalah ada sesuatu di sini yang boleh menghentikan kenaikan. Okay? Jadi di sini kita melihat ada extreme. Okay? Ada extreme sell. Pada kenaikan munculnya extreme sell untuk memperlahankan pergerakan. Dan yang paling penting di sini, seni melihat MHV. Okay? Di MHV, kenapa ini MHV? Sebab ciri utama MHV adalah CS tidak berupaya close di luar top BB. Dengan kata lain, tak ada momentum buy berlaku lagi. Dia sudah exhausted. Exhausted tu maksud dia dalam kenaikan, dekat sini dia dah letih. Macam kita naik gunung, kita dah letih di sini dan ditunjukkan oleh keadaan yang dia tak mampu melepasi top BB ni. Okey. Apabila dah sampai kat sini, kita punya entry adalah pada ciri-ciri MHV ni. Okey. Bila MHV ni dah berlaku, di situlah kita boleh meletakkan kita punya entry. Okey. Entry di mana? Itulah ciri-ciri MHV. Kalau kita lihat dan mahir ciri MHV, ini adalah keadaan CS reverse. Okay. Reverse telah berlaku di sini. Dan ini adalah candle next ini adalah candle yang retest candle. Ciri MHV kena ingat lagi. Kalau lupa tengok video basic MHV. CS retest untuk kita entry. Okay. Sebaik-baiknya CS retest ini tak melepasi MA. Masa itulah kita lebih yakin. Tak melepasi atau reject MA high. So kita tengok sebiji candle, okay? Semakin besar time frame, semakin mudah untuk kita lihat satu batang. So ini adalah H1. Setiap jam kita lihat apa terjadi. So kita nak trade daily menggunakan H1 untuk membuat keputusan entry, okay? Jadi di sini dah ada keputusan entry kita di kawasan ni. Okay, kawasan ni. Kita tak perlu terlalu sharp di mana. Yang penting kita faham pada keadaan CS retest dan dia akhirnya di reject dekat MA, di situlah kita boleh meletakkan instant order kita. Okay, kita nak letak satu layer ataupun banyak layer, itu terpulang. Yang penting, perkara paling penting adalah sebelum melakukan entry dan ketika ciri ni lengkap, kita kena lihat di manakah kawasan luar BB dia. Okay? Untuk meletakkan stop loss, kita kena letak dekat luar BB. Okay? Di luar sedikit daripada BB ni. Okay? Ini adalah BB kan. Kita letak
jarak lah sikit-sikit. Okay? Kita bagi dia buffer sedikit. Itu kalau anda nak letak SL. Tujuan kita faham jarak ni untuk kita kira risiko kita. Sebab entry, apabila kita dah entry kita masih valid selagi tak mencecah SL. Itu adalah kaedah pertama. Okay? Daripada SL, itu adalah kaedah pertama untuk SL. Satu lagi kaedah adalah kita menggunakan konsep pembatalan. Okay? SL, okay, cut loss dengan pembatalan bila ada CSM buy berlaku. Ini adalah kaedah kedua. Okay. Okay. Kita ada dua kaedah untuk cut loss atau stop loss. Dalam BBMA yang uniknya, kalau kita tak nak letak SL siap-siap, kita boleh guna kaedah yang kedua ni. Apabila pembatalan tu berlaku, apakah yang membatalkan MHV? Adakah kalau price naik dekat sini, MHV tu batal? Tidak. Sebab MHV masih berkeadaan MHV selagi dia di dalam BB. Jadi apabila ada momentum buy berlaku, close di luar BB, ada sebatang macam ni yang close di luar BB, itu namanya pembatalan. Jadi SL kita boleh menggunakan konsep cut loss dengan pembatalan idea trading kita, iaitu MHV sell. Okay? So ada dua cara nak letak cut loss, stop loss dan cut loss. Jadi apabila kita dah entry dekat sini, kita dah faham jarak kita, inilah risiko yang kita ambil. Risiko untuk kita kira berapa pips dan juga berapa modal yang kita sanggup loss. Kalau dia berlawanan arah dan membatalkan setup kita. Okay? So di sini adalah kita boleh entry sebab syarat dah ada, reverse ada, retest ada, entry sebiji ataupun anda nak layer ataupun pecah dia selang berapa pip entry. So kita dah faham arah tuju dia nak ke bawah. Okay. So di sinilah kita dah boleh melakukan entry. Okay. So itulah konsep entry menggunakan kombinasi ini. Lepas tu kalau dah entry, apa nak buat? Apa nak buat? Kita boleh gunakan pelbagai kaedah untuk hold dan TP. Okay. Kalau dah berlaku begini ada CS arah, maka TP1 kita boleh letak di low BB ni sebagai TP1. Okay. Macam mana nak tahu hold ke tak? Tengok lagi. Dekat low BB ni, apakah signal yang ada? Sekiranya ada momentum, anda boleh hold lagi untuk turun. Okay. Destinasi dia. Ini H4. Okay. H4 tadi. Okay. H4 tadi. Destinasi dia. Kita lihat. Anda boleh TP juga di mid BB time frame kedua. Okay. Rules lepas entry tadi. Boleh take profit di mid BB time frame kedua. Sekiranya dia melakukan rejection di mid BB. Kalau dia melepasi mid BB ni, kita boleh hold lagi. Okay? Hold jika price melepasi mid BB TF2. Untuk hold lagi. Okay? Untuk hold lagi ke mana? Destinasi dia di time frame daily tadi. Okay, kita bagi dia clear. Di time frame daily tadi. Destinasi dia adalah di MA low di daily. Okay. Itu cara kita nak tahu hold TP ataupun hold lagi. Apabila dia dah sampai dekat MA low daily tadi, kita boleh lihat lagi dekat H4. Okay. Lihat lagi keadaan dia. Okay. Ini adalah kawasan okay, MA low TF1. Sebab kita kadang-kadang rasa nak tamak nak hold lagi kan. Ini keadaan dia. Pada ketika ni kita lihat ada momentum sell masih berlaku. Okay.
Bila time frame kedua ada CSM sell, maka kita boleh hold lagi kita punya posisi. Okay. So itulah contoh dia macam mana nak entry, di mana kita punya risiko iaitu stop loss atau cut loss, dan cara untuk kita cari point of take profit dan hold. Jangan lupa juga bagi yang dah faham konsep FIBO, bolehlah guna. Dekat sini entry profit kita ada juga ajar bagaimana menggunakan FIBO untuk mencari point of TP. Tengok. Ini TP 1 dia 161, 261, okey. Akhirnya sampai 423. Jadi kita boleh gabungkan kefahaman kita, okey. So itulah kombinasi D, iaitu TF1 re-entry, TF2 momentum bertentangan, dan TF3 adalah MHV untuk kita melakukan entry. Okey, sekian, terima kasih.